Saudara, tahun 2023 menyaksikan ketegangan geopolitik yang kian meningkat, menggugat keselamatan dan keamanan sejagat. Belum pun perang di Ukraine menemukan titik penyelesaian, timbul pula konflik Israel-Hamas di Gaza yang mencekam dunia. Kesan perubahan iklim serta kemajuan teknologi kecerdasan buatan atau AI juga semakin mendapat sorotan sepanjang tahun 2023. Bagamana kesemua ini boleh menjejas masa hadapan dunia? Ayo kita telusuri pandangan para pengamat dalam laporan 3 utama dunia malam ini. 7 Oktober 2023, satu titik hitam dalam sejarah Israel. Kumpulan Hamas melancarkan serangan mengejut tanpa sebarang amaran. Akibatnya, lebih 1,000 warga Israel terbunuh dan ratusan tebusan dilarikan ke carikan Gaza. אזרחי ישראל, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengisytiharkan perang habis-habisan ke atas Hamas dan mengerahkan tentera IDF untuk mengepung Gaza. Serangan darat dan udara Israel yang bertubi-tubi mencetuskan tragedi paling berdarah dalam sejarah konfliknya dengan Palestin selama 75 tahun. Persoalannya, bagaimana Hamas mampu melancarkan serangan yang begitu dahsyat sehingga disifatkan sebagai kegagalan terburuk bagi perisikan Israel? Ini adalah satu permainan strategis dari mereka untuk menyakiti Israel dan sekutu-sekutunya dan akhirnya untuk mencapai beberapa objektif politik strategis di Timur Tengah, di Israel dan di Palestin. Dan Israel dimalukan dari 3 segi. Deterrent failure, intelligence failure, political failure, dan ini adalah kegagalan yang luar biasa Israel. Bagi saya, yang paling parah sejak 48. Paling parah, worse than Yom Kippur, 73. This is calculated. Dalam usaha Israel untuk melenyapkan Hamas, Gaza dihukum secara kolektif. Pertumpuhan darah berterusan di Gaza mendesak Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres mengambil satu langkah luar biasa. Buat pertama kali dalam pentadbirannya, beliau merujuk situasi di Gaza kepada Majlis Keselamatan PBB dengan menggunakan artikel 99 Piagam PBB. Nowhere is safe in Gaza. The people of Gaza are in the midst of an epic humanitarian catastrophe before the eyes of the world. We must not look away. Dengan perang Israel-Hamas belum menunjukkan tanda-tanda berakhir, apakah kesannya terhadap lanskap geopolitik dunia yang masih bergelut dengan konflik Rusia-Ukraine? So instability itu akan berterusan. Yang penting, bagaimana dari semua tidak ada kestabilan ini, kita cari opportunity. Dan di sini peran kuasa besar luar biasa. Paradigma dunia great politik sudah berubah. China akan jadi lebih penting di Timur Tengah dan di hadapan kita. Siapa dilihat sebagai yang nak memicu keamanan? China. Di mana negara Islam bertemu kemarin? Di Beijing untuk cari jalan keluar. Sebaliknya, bagi Amerika Syarikat, citra dan wibawanya tergugat semakin lama perang di Ukraine dan Gaza berlarutan. Ia dijangka bakal mempunyai pengaruh besar ke atas arah tuju politik Amerika pada 2024 nanti. So bagi saya itu, ini pasti akan jadi domestic political issue in the presidential election. Dan ini akan pasti merugikan Demokrat. Luar biasa. Dan Trump dan teman-teman dia tu sudah mula bermain di Ukraine, sekarang di Israel dan Timur Tengah. So ini membuat bermacam-macam isu untuk Biden yang begitu lemah. Dan ini bisa memenangkan Trump dan Republican. Selain konflik geopolitik, kesan perubahan iklim juga merupakan ancaman serius bagi masa hadapan sejagat. 2023 memecah rekod suhu di merata dunia. Walaupun tinggal 2 minggu lagi sebelum ia berakhir, Pertubuhan Meteorologi Sedunia mengesahkan 2023 menjadi tahun paling panas dalam sejarah. Pemanasan global adalah fenomena yang dah berlaku dah berjuta-juta tahun. Cuma masalahnya sekarang adalah proses tu dicepatkan. Baru keluar satu UN report
yang ramalkan kita akan suhu akan meningkat sampai 3 darjah. Ini memang situasi yang teruk sebab sebelum ni saintis dah cakap kalau kita lebih 1.5 darjah kita akan masuk keadaan yang luar biasa lah. Memang kita akan nampak impak kesan dia makin meningkat. Ada kemungkinan cuaca ekstrim menurut beliau akan bertambah buruk pada 2024 disebabkan fenomena El Nino. Mungkin bulan 2, 3, 4 akan panas terik. Kalau hujan pun dia akan memang sekuat-kuatnya yang kita tak pernah nampak. So kita kena sedialah. Di sidang puncak COP28 baru-baru ini, Emirat Arab Bersatu UAE dan beberapa badan amal menawarkan pembiayaan dana sebanyak $777 juta Amerika bagi membasmi penyakit kawasan tropika yang dijangka bertambah teruk pada masa hadapan. Menjelang 2023, OpenAI memperkenalkan ChatGPT kepada dunia. Dalam masa 5 hari, wadah kecerdasan buatan itu berjaya meraih lebih 1 juta pengguna. 2 bulan kemudian, pada awal 2023, ChatGPT mencatat 13 juta pengguna baharu setiap hari. Dan kini ia digunakan oleh lebih 1 bilion orang di merata dunia. Kalau dulu kita menggunakan Google kan untuk mendapatkan maklumat, sekarang kita boleh menggunakan ChatGPT untuk mendapatkan maklumat yang telah digabungkan atau dengan yang akan dipamerkan dengan cara lebih interaksi dan cara lebih senang difahami. Kelebihannya amat mengagumkan, memicu debat hangat tentang pengaruh AI generatif dalam kehidupan seharian kita sehinggakan 2023 digelar Tahun Kejayaan bagi Kecerdasan Buatan. Perkembangan AI seperti ChatGPT telah berlaku dengan pantas. Oleh itu, kita dapat melihat beberapa cabaran atau kekurangan teknologi tersebut. Seperti pertama, kekurangan di dalam ketepatan maklumat atau konten yang dikeluarkan dan juga kebimbangan terhadap bagaimana teknologi seperti ChatGPT menggunakan maklumat-maklumat atau informasi peribadi. Keupayaannya untuk menjana teks juga mencetuskan keprihatinan tentang penyebaran maklumat salah. Maka itu, di tengah-tengah demam ChatGPT, pemerintah negara sedunia bergerak untuk mengawal selia penggunaan AI. Melangkah ke 2024, Dr. Ilmi menjangkakan penggunaan AI generatif seperti ChatGPT akan semakin berleluasa di dunia. Teknologi itu juga dijangka menjadi lebih canggih dan pintar. Oleh itu, sejauh mana kita harus bimbang tentang AI menggantikan peranan manusia dalam pekerjaan? Ada berbagai values atau berbagai kekuatan manusia yang tidak boleh diambil alih oleh teknologi tersebut. Kalau kita boleh mempelajari cara menggunakan AI dengan lebih baik, pekerja-pekerja boleh meningkatkan lagi prestasi pekerjaan mereka dan mungkin dapat juga menggunakan AI untuk meringankan beban pekerjaan mereka. Yang penting, tambah Dr. Ilmi, adalah untuk terus meningkatkan kemahiran berkaitan penggunaan AI dan di masa yang sama, kekal berwaspada apabila menggunakan semua aplikasi atau platform digital. Sekian sahaja saudara, kupasan tentang 3 isu di peringkat global yang mendapat sorotan meluas sepanjang 12 bulan lalu serta mampu mencorak tahun 2024. Esok kami sajikan laporan terakhir dalam siri 3 utama 2023 yang menyingkap perkembangan dunia hiburan pula. Pastikan anda bersama kami. Kita bertemu lagi. Salam hormat.